Didik TV KPM. Baiklah, masih lagi bersama kami dalam Didik TV KPM. Sudah tentu untuk hari ini kita bersama-sama untuk mempelajari mata pelajaran perniagaan dengan topiknya bahagian fungsian utama dalam organisasi perniagaan bersama dengan Cikgu Nurlina. Tapi fokus kita pada hari ini juga kita nak menguatkan lagi ingatan anda berkenaan dengan topik ini. Cikgu nak beri latihan pengukuhan katanya. Betul Cikgu? Ya, betul. Cikgu nak bagi latihan, kita nak tengok. Tapi cikgu yakin anak murid cikgu yang berada dalam talian dan yang berada di rumah boleh jawab sebab soalannya senang sangat. Okey, kita mulakan cikgu. Silakan. Baiklah, jom. Tadi kita dah belajar kan? Sekarang kita tengok antara contoh-contoh soalan yang biasanya ditanya dalam kertas satu. Okey, yang pertama, maklumat berikut. Okey, sebelum tu, sebelum kita baca soalan, biasakan gunakan pembaris. Pastikan sebelum kamu nak duduk menduduki peperiksaan, masuk dalam dewan peperiksaan, pastikan kamu ada pembaris, kamu ada pensel, kamu ada pen dan juga kamu ada pemadam. Rasionalnya kenapa? Pembaris, ingat tak cikgu ajar baca menggunakan pembaris. Ambil pembaris, letak dekat soalan. Kamu kena baca ayat demi ayat, baris demi baris supaya kamu tidak ketinggalan satu pun maklumat penting dan di situ terdapatnya jawapan. Okey, jom kita tengok. Maklumat berikut berkaitan dengan peranan bahagian fungsian. Peranan bahagian fungsian. Apakah bahagian fungsian tersebut? Okey, yang pertama dikata memastikan barang sampai kepada pengguna pada masa dan tempat yang ditetapkan, kemudian menentukan jenis pengangkutan dan destinasi penghantaran. Okey, sekarang ni cikgu tak nak panggil sesiapa, tapi cikgu nak kamu angkat kertas dalam kiraan 1, 2, 3, kamu tunjukkan kepada cikgu. Boleh tak yang berada di dalam talian dan yang berada di rumah pun jom sama-sama buat dengan cikgu. Okey, dah bersedia dengan jawapan? Okey, Kak Rina, jom kita tengok dia orang. Boleh. Dah bersedia murid-murid untuk tunjukkan jawapan. Kita nak kira ke cikgu? Sama-sama kita angkat? kira supaya dia adil. Okey, boleh. Sedia? 1, 2, 3. Okey. Ada yang jawab pengagihan. Okey, Irfan jawab pengagihan. Faizul jawab A, bahagian fungsian khidmat pelanggan. Kemudian Josie jawab B, bahagian fungsian pengagihan. Kemudian Jenny jawab bahagian fungsian pengagihan. Jadi mari kita saksikan jawapannya ialah bahagian fungsian pengagihan. Sebab tengok dekat sini dia kata dia minta peranan bahagian fungsian. Apakah bahagian fungsi tersebut? Dia kata kat sini barang sampai kepada pengguna. Kamu tengok perkataan ni, bila ada perkataan sampai, maka dia adalah pengagihan. Kemudian jenis pengangkutan. Okey, ini pun merujuk kepada pengagihan. Okey, tahniah, tepuk tangan untuk diri sendiri. Okey, tahniah, bagus. Okey, seterusnya kita tengok latihan yang seterusnya. Gambar di bawah berkaitan dengan satu sektor perniagaan. Okey, dia bagi gambar, kemudian dia bagi tahu ini adalah sektor perniagaan. Sektor perniagaan apakah ini? Okey, apakah saluran agihan? Saluran agihan yang sesuai dengan gambar di atas. Sebelum kita nak jawab soalan ni, kita kena tengok dulu. Ini adalah jenis sektor perniagaan apa? Dan barulah kita dapat jawab. Okey. Irfan, Josie, Jenny dan Faid dah bersedia dengan jawapan? Dah bersedia belum? Belum. Okey, boleh tulis sekarang. Tulis sekarang. Tulis huruf sahaja. Sama ada A, B, C atau D. Okey, nampaknya mereka dah bersedia dah tu. Okey, dah. Okey, hangguk ya Faizul. Nampaknya dia awal kali ni. Okey. Okey, semua nampaknya dah tersenyum. Kita kira sekali lagi cikgu, boleh? Boleh, jom. 1, 2, 3. Wow. Wah, sempat ya Irfan tulis. Irfan sempat tulis lah pengeluar
Irfan, cikgu tak nampaklah Irfan. Cuba tarik ke kanan Irfan sikit. Ya, begitu. Pengeluar kepada pengguna. Maksudnya D. D lah. Okey, Faizul cakap D juga. Okey, Josie C. Dan Jenny cakap D. D juga. Okey, kita tengok dekat sini. Yang ini adalah, kalau dalam gambar ni, ini doktor sedang merawat pesakit. Betul? Doktor sedang merawat pesakit. Jadi, jawapan dia ialah pengeluar kepada pengguna. Adalah dia khidmat rawatan. Dia tak boleh guna peruncit. Okey? Dia mestilah terus kepada pengguna. Okey, tak apa. Kita cuba lagi. Kita tengok pula soalan kertas 2. Ini adalah contoh soalan kertas 2. Okey, rajah di bawah menunjukkan aktiviti yang berlaku dalam satu bahagian fungsian. Okey, kalau tengok dekat sini, daripada kayu menjadi habuk kayu. Habuk kayu ke? Habuk kayu lah kan? Kemudian menjadi kertas. Yang ini kertas. Yang ini jadi macam plywood, papan plywood. Okey, nyatakan bahagian fungsian yang terdapat dalam rajah 1 dan terangkan 2 peranan bahagian fungsian tersebut 4 markah. Okey, kita tengok jawapan. Untuk kertas 2, kamu perlulah menulis. Menulis apa? Apa yang kita perlu tulis sebelum kita terus menulis jawapan? Okey, Jenny. Jenny nak jawab tu. Apa dia, Jenny? Kepala ayat. Ya, betul. Menunjukkan apa rasional dia kenapa kamu kena tulis kepala ayat. Maksudnya kamu faham dengan apa soalan yang diberikan dan kamu bukan hafal buku teks semata-mata. Kamu faham dengan situasi soalan tersebut. Baiklah, tulis dulu kepala ayat. Ini dia maksudnya kepala ayat. Bahagian tersebut ialah nak ambil daripada mana kepala ayat? Ambil daripada soalan ini sahaja. Tak payah susah-susah. Okey. Bahagian fungsian tersebut ialah bahagian fungsian. Nampaknya macam mereka dah menulislah tu. Okey, tunjuk dekat cikgu cepat-cepat. Rina, boleh kira tak? Boleh bantu saya tak? 1, 2, 3. Okey, tunjuk murid-murid jawapan anda. Oh, panjang ayatnya. Okey, Irfan tunjuk dulu, Irfan tunjuk dulu, Irfan. Pengeluaran katanya. Okey. Okey, nampaknya Josie pun pengeluaran. Lepas tu Faik. Pengagihan. Pengeluaran. Dan Jenny. Tahniah untuk Jenny, Josie, Irfan. Faizul apa Faizul? Cikgu tak nampak. Ke kanan sikit, ke kanan awak. Bahagian pengagihan. Ni bukan pengagihan ya Faizul, pengeluaran. Tak apa Faizul, kita cuba lagi. Cikgu tahu Faizul pandai tapi dia nervous masuk TV hari ni sebab ada bunga-bunga di kiri kanan dia. Okey, terangkan 2 peranan bahagian fungsian tersebut. Kalau katakanlah kamu tersalah jawab masa bahagian A tadi, maka kamu juga akan berikan jawapan di bahagian B ni salah juga. Okey, jadi berhati-hati. Sebab tu cikgu suruh kamu baca menggunakan pembaris. Fahamkan betul-betul kehendak soalan. Dan kamu boleh jawab dengan baik. Okey, tak apa. Kita cuba lagi. Terangkan 2 peranan bahagian fungsian tersebut. Macam Jenny bagi tahu tadi, kena tulis kepala ayat. Okey, ambil daripada mana kepala ayat? Ambil daripada soalan ni, cikgu terus je tulis dekat sini. Peranan bahagian fungsian tersebut ialah... Okey, yang pertama, menghasilkan output. Apa maksud menghasilkan output? Menghasilkan barang ataupun perkhidmatan. Tapi katakanlah pada masa peperiksaan nanti, kamu tiba-tiba lost, tak ingat. Kamu boleh rujuk balik gambar tersebut. Gambar tersebut tadi, di akhirnya dia menghasilkan kertas, maka kamu boleh terus je tulis menghasilkan kertas. Tetap kamu akan dapat jawapan. Kemudian memenuhi keperluan dan kehendak pengguna untuk tingkatkan taraf hidup, menukarkan input kepada output, menjalankan proses transformasi. Okey, maksudnya daripada kayu menjadi kertas. Okey, beginilah cara penulisan. Sebab dia minta 2 tadi, kamu kena tulis dia punya fakta dan juga tulis dia punya fakta dan huraikan dia. Okey, untuk dapatkan markah penuh, beginilah bentuk penulisannya. Okey. Baik, cikgu. Dan kalau kita lihat tadi, cikgu mungkin nak saya bacakan keputusannya. Okey. Okey. Untuk Faizul 1, Irfan 3, Jenny 3, Josie 2. Okey.
Okey, tahniah. Tahniah. Semuanya mencuba dengan sangat baik sekali. Jangan risau untuk buat salah. Jangan takut apabila anda melakukan kesilapan kerana kesilapan belajar daripada kesilapan. Dan insya-Allah kesilapan itu tidak akan berlaku lagi. Dan ingat pesanan cikgu, penat akan hilang, manfaat kekal selama-lamanya. Maksudnya apa? Kita penat belajar, kita letih sangat belajar, kita tidur pun tak cukup sebab kita nak menimba ilmu. Tapi manfaat tu kita akan dapat sampai dan kekal sampai bila-bila apabila result SPM keluar nanti. Tengok mata pelajaran perniagaan dapat A, penat tu akan hilang terus. Tapi manfaat dia tu A tu yang akan kekal selama-lamanya. Dan mata pelajaran perniagaan inilah yang sebab tu tagline cikgu perniagaan menjamin masa depan anda. Satu-satunya mata pelajaran yang menarik, yang seronok, kita boleh set berapa income yang kita nak sebab banyak ilmu perniagaan yang kita belajar. Baik, terima kasih cikgu kerana bersama kami di Didik TV KPM hari ini untuk perkongsian. Saya percaya ilmu pengetahuan yang sangat-sangat bermanfaat untuk hari ini. Terima kasih juga untuk murid-murid kita secara dalam talian. Lambai sikit Irfan, Faizul, Jenny dan Jorsi. Terima kasih untuk luangan waktu anda ketika ini 1 jam belajar bersama kami secara dalam talian. Terima kasih juga untuk murid-murid di rumah dan untuk cikgu kita Nur Atika Adnis dari Sekolah Kebangsaan Kuala Kubu Baru, Kuala Kubu Baru. Terima kasih kerana turut bersama kami. Mudah-mudahan apa sahaja pembelajaran daripada Cikgu Nurlina Muhammad ini memberi manfaat untuk semua. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.